Hari ini cikgu akan ajar satu topik yang sering berlaku di sekitar kita. Apa dia topik tu? Topik tu ialah buli. Siapa buli siapa? Kita suka ke atau kita menderita daripada buli tu? Hanya kita saja yang tahu. Sama ada kita suka ataupun kita menderita. Jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan buli. Kalau dari segi maksud, buli adalah perbuatan tingkah laku agresif yang berulang bertujuan untuk menyakiti individu lain, sama ada daripada segi fizikal, mental atau emosi. Kalau kamu perasan, perbuatan buli ni sering berlaku di sekolah. Cuma bagaimana kamu mengkelaskan dia sama ada sebagai buli ataupun tidak. Kenapa buli ni berlaku? Kenapa dia berlaku di sekolah? Sebab apa kita kena buli orang? Yang pertama, orang buli orang ni sebab apa? Satu, dia ingin berseronok dan capai kepuasan. Dia rasa seronok tengok orang merayu-rayu dekat dia. Okey, ataupun orang yang buli orang ni sebenarnya dia mengalami gangguan mental yang dia sendiri pun tak sedar. Dan yang ketiga, orang yang membuli orang ini sebenarnya nak tunjuk kuasa yang dia boleh menguasai orang lain dan dia ada kekuasaan ataupun kekuatan. Okey, untuk pengetahuan kamu, buli yang familiar yang sering disebut ada 4 jenis, iaitu buli secara fizikal, lisan, sosial atau cyber. Keempat-empat ni berlaku di sekitar kita. Dan untuk pengetahuan kamu, semasa PKP ni kebanyakan buli yang berlaku adalah buli cyber lah. Okey, jom kita tengok apa itu buli. Okey, yang pertama, buli fizikal. Buli fizikal ni mangsa akan dipukul, ditendang ataupun pemangsa akan curi, sembunyikan benda ataupun dipaksa mangsa ni untuk melakukan perkara yang dia tak nak. Contoh, buli fizikal ni orang yang selalunya besar, tinggi akan buli seseorang yang kecil dan kelihatan lemah. Okey? Jadi selalunya dia mempunyai perbezaan daripada segi fizikal lah. Ataupun kau pernah tengok kan cerita Doraemon bagaimana giant yang besar tu membuli Nobita yang kecil. Okey, yang kedua adalah buli lisan. Buli lisan ni adalah kamu guna perkataan yang tidak sopan yang nak menunjukkan bahawa kamu adalah menguasai kawan kamu yang lain. Contohnya, kawan kamu tu kurang cantik ataupun dia tidak pandai make up. Kamu akan cakap, buruknya dia, hodohnya dia. Dan kebanyakan buli fizikal ni, percaya atau tak, dia selalunya berlaku kepada murid-murid perempuan. Okay? Macam cikgu mengajar di sekolah yang hanya muridnya perempuan, kebanyakan buli lisan ni kita boleh lihatlah memang berlaku di kalangan murid perempuan. Okey, yang ketiga, buli sosial ataupun buli secara hubungan ni apabila kita ataupun geng kita cuba mengancam dan menyebarkan kabar angin secara terbuka kepada orang lain. Ini juga selalu sangat berlaku kepada murid-murid perempuan. Kalau di sekolah cikgu akan cakap, kamu akan bawa geng kamu untuk pulaukan orang lain. Bila kamu pulaukan orang lain, maksudnya kamu melakukan buli sosial kepada kawan kamu. Okey? Ini yang sering sangat berlaku semasa musim PKP. Sebab apa? Sebab bila kamu melaksanakan pembelajaran secara online ataupun atas talian, kamu akan menggunakan telefon sendiri, komputer dan juga tablet. Dan buli cyber ni, apabila kamu menyiarkan atau berkongsi cerita palsu tentang kawan kamu untuk
untuk memalukan dia di pada orang lain. Jadi, apabila kamu diberi kebenaran untuk menggunakan alat-alat digital ini, sila guna secara berhemah. Jangan salah guna dan jangan melakukan bully cyber. Okey, punca bully. Kenapa orang nak bully orang? Satu, dia rasa tak puas hati. Dia nakkan perhatian. Orang semua tak nak kawan dengan dia. So, dia akan hasut orang lain untuk pulaukan orang yang mendapat perhatian tu. Okey. Sama juga dengan poin ketiga, iaitu pengaruh rakan sebaya. Kamu cuba mempengaruhi rakan-rakan kamu untuk berkawan dengan kamu dan mengelakkan rakan kamu daripada berkawan dengan orang lain. Okey, yang keempat punca bully ni adalah masalah keluarga. Masalah keluarga ini kebanyakan berlaku apabila berlakunya bully fizikal. Mak dengan ayah dia selalu bergaduh. Jadi, kamu terikut benda tu dan bawa dia ke sekolah. Okey, yang seterusnya, pentingkan diri sendiri. Ataupun orang yang suka langgar peraturan. Dia memang suka langgar peraturan. Dan seterusnya adalah cemburu terhadap orang lain. Orang dah cakap dengki tengok orang lain lebih berjaya, lebih senang daripada kita. Okey, jom kita tengok pula apa akibat bila berlakunya bully. Yang pertama, apa akan jadi kepada pembuli? Yang dia akan terima hukuman setelah dibuli orang. Contohnya, dia akan didenda di khalayak ramai dan dia akan merasa malu. Yang kedua, kita akan maklumkan kepada ibu bapa atau penjaga. Jadi kita mengharapkan agar ibu bapa atau penjaga mengambil tindakan dengan mendisiplinkan murid-murid. Dan worst come to worst, kamu akan dibuang sekolah kerana membuli orang. Okey? Seterusnya, apa jadi kepada mangsa? Ini kamu kena ambil perhatian. Mangsa selalunya akan mengalami murung dan juga bimbang. Akan mengalami masalah kesihatan, tak boleh tidur, teringat, risau. Dan apabila jadi semua ni, dia akan menjadi prestasi akademiknya pun akan menurun. Mangsa boleh juga akan mengalami kehilangan minat terhadap segala perkara. Contohnya, mangsa dibuli untuk tidak boleh bermain bola sepak. Lama-lama mangsa akan rasa kurang minat kepada bola sepak kerana tiada orang yang ingin bermain bersama dengan mangsa. Ini jarang kita ambil perhatian. Kita lupa bahawa orang yang memerhati juga akan menerima akibat daripada perbuatan buli ini. Yang pertama, apa jadi kepada pemerhati ni? Dia akan jadi terlalu takut untuk bersuara. Sebab risau dia pula yang akan dibuli. Yang kedua, dia akan bergosip lah. Tadi saya tengok ada orang kena buli. So, dia akan bergosip bersama kawan-kawan. Dan yang ketiga, dia akan hilang rasa empati. Tak kisahlah siapa yang kena buli, yang penting bukan dia ataupun pemerhati yang kena buli. Like cikgu cakap lah, worst come to worst, lama-lama pemerhati pun tak pergi ke sekolah sebab dia rasa takut juga walaupun bukan dia yang dibuli. Okey, jadi kita kena ingat, buli ini boleh memberi kesan yang sangat besar. Kalau kamu masih ingat bagaimana arwah Farhan dibuli sehingga membawa kepada kematian. Jadi, murid-murid semua ingat, jangan lakukan buli, elakkan perbuatan-perbuatan negatif. Okey, pada musim PKP ni, cuti ni manfaatkan dengan menghadiri tuition online yang dilaksanakan oleh Akademi YouTuber. Hadiri semua kelas online yang cikgu kamu laksanakan. Masuk melalui Google Classroom. Jangan lupa siapkan assignment melalui WhatsApp ataupun Telegram dan juga pelbagai platform atas talian yang lain. Cikgu ucapkan, jangan lupa belajar. Okey, selepas ini kamu akan tengok sedikit animated video
berkaitan dengan buli.